Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Kisah untuk kali ini ialah sejarah Perang Saudara Brunei. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita dengarkan. Apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini? Menurut sumber Brunei, abad ke-17 menyaksikan salah satu yang paling banyak episod traumatik dalam sejarah kesultanan. Pembunuhan Sultan Muhammad Ali oleh bendaharanya yang kemudiannya menaiki takhta sebagai Sultan Abdul Mubin. Pangeran bungsu anak saudara almarhum Sultan adalah melantik bendahara, tetapi tidak lama kemudian mula merancang membalas dendam atas arahan seorang ketua Kedayan. Sultan Abdul Mubin telah ditipu untuk memindahkan ibu kotanya ke Pulau Cermin, sebuah pulau di muara Sungai Brunei. Manakala di ibu kota Brunei, pangeran bungsu mengisytiharkan dirinya Sultan Muhyiddin. Yang panjang dan perang saudara berdarah yang berlaku akhirnya diselesaikan dengan campur tangan Sulu. Kemuncanya dengan menyerbu Pulau Cermin dan kemangkatan Sultan Abdul Mubin, dan kemenangan bagi Sultan Muhyiddin sebagai petunjuk tentang kepentingan tempo ini bagi sejarah Brunei. Kematian Sultan Muhammad Ali diberi tarikh pertama yang diberikan di mana-mana Brunei sumber. Catatan Brown 1970 muka surat 144, yaitu malam hari Isnin 14 Rabiul Akhir. Catatan Law 1880 muka surat 13. Manakala kemangkatan Sultan Abdul Mubin berlaku 12 tahun selepas mangsanya marhum tumbang di rumput. Catatan Law 1880 muka surat 17 meletakkan pemerintahan Sultan Abdul Mubin sebagai catatan AH 1172 muka surat 84. Seabad kemudian, Thomas Forrest merujuk kepada episod ini dalam kisahnya tentang lawatannya ke Sulu pada Januari 1776. Catatan Forrest 1969 muka surat 334. Manakala seorang tinjauan arkeologi ringkas baru-baru ini di Pulau Cermin mendedahkan kuantiti dan kepelbagaian serpihan yang mencadangkan penggunaan domestik yang canggih dan bukannya mudah serasi dengan penempatan istana dan kubu yang dilaporkan di pulau itu. Catatan Harrison 1970 muka surat 201. Dalam kajian terperinci mengenai tempo ini, Manjul mengumpulkan sejumlah sumber sejarah yang walaupun tidak dapat mengesahkan tarikh yang tepat, tidak bercanggah dengan catatan peristiwa Brunei. Catatan Majul 1973 muka surat 84 dan 176. Walau bagaimanapun semasa tempo pergolakan itu sendiri, Brown menyatakan bahawa tidak Eropah kontemporeri atau sumber luar lain yang menggambarkan peristiwa atau bahkan perhatikan mereka. Catatan Brown 1970 muka surat 144. Sebaliknya, Nicole telah mencuba mendapatkan pengesahan tentang peristiwa-peristiwa ini dengan tepat dalam tempo-tempo di mana keadaan aktiviti luar yang tidak dapat dijelaskan di Brunei.
seperti yang berlaku selepas itu 1647 boleh dianggap sebagai petunjuk keadaan krisis dalaman seperti kekuatan telah terlibat dengan pembunuhan Sultan Muhammad Ali dan perang pewarisan antara 1648 dan 1654. Tiada komunikasi antara Batavia dan Brunei sehingga kedutaan tiba di Batavia daripada seorang paduka Sri Ilmu Alam yang mungkin dari salah satu pihak yang bertelaga meminta bantuan Belanda yang ditolak. Catatan Nicol 1989 muka surat 189. Alasan utama Nicol kerana tidak menerima tarikh Brunei kemangkatan Sultan Muhammad Ali sahih adalah fakta bahawa pengiraannya memberikan hari Minggu yang berbeza. Untuk 14 Rabiul Akhir 1072 daripada yang dinyatakan dalam sumber Brunei. Namun ia terkenal bahawa dalam penukaran tarikh AH kepada AD menggunakan jadual standard, terhasil hari bekerja selalunya berbeza daripada yang dijangkakan, dan ketidakserasian ini sendiri adalah tidak pernah cukup alasan untuk membuang tarikh keseluruhannya. Selain itu, ada yang lain tempo pada akhir abad ke-17 di mana sumber luar untuk peristiwa Brunei adalah sedikit secara ekstrim. Rujukan Nicol 1989 muka surat 90 189, dan sehingga lebih banyak bukti untuk sebaliknya muncul adalah terlalu awal untuk membuang tarikh AH 1072 keluar tangan. Tempo bergolak satu negara, dua pemerintah. Pada masa itulah dua raja di dalam Brunei. Catatan Suwini 1968 muka surat 57 digambarkan dalam beberapa versi silsilah Raja-Raja Brunei dan juga merupakan subjek yang pertama novel Brunei. Mahkota Berdarah oleh Yura Halim diterbitkan pada tahun 1951. Oleh membandingkan Mahkota Berdarah dengan manuskrip silsilah Raja-Raja Brunei, kertas kerja ini bertujuan untuk menunjukkan bahawa novel ini berdasarkan teks silsilah Raja-Raja Brunei dan meneroka proses transformasi sastra yang dibuat oleh Yura Halim. Dua karya sastra Brunei ini, satu tradisional dan satu moden, adalah kemudian dibincangkan dengan merujuk khusus kepada gambaran konsep khianat dan kesetiaan. Pemerintahan Sultan Abdul Mubin dalam silsilah Raja-Raja Brunei, catatan yang paling mudah diakses tentang pemerintahan Sultan Abdul Mubin, dan silsilah Raja-Raja Brunei selepas ini SRRB terdapat dalam manuskrip yang disusun di Sandakan. Pada tahun 1936 oleh Haji Abdul Ghaffar bin Abdul Mumin Sarawak dan disunting dan diterbitkan oleh Amin Suwini 1968 sebagai MSB. Selepas ini B, episod ini membentuk bahagian konstituen terpenting manuskrip, di mana ia menduduki 12 daripada 31 muka surat mengenai sejarah Brunei. Sinopsis terpencil diberikan di bawah. Pangeran Bungsu, son of Sultan Muhammad Ali, the 12th Sultan of Brunei, membunuh anak Pangeran Bendahara Abdul. Hak apabila bendahara mendengar bahawa anaknya telah dibunuh tanpa sebab, dia pergi berjumpa Sultan diiringi oleh 40 orang-orangnya, mendapati baginda di hadapan hadirin
chamber with Pangeran Bungsu. Bendahara merayu keadilan kepada Sultan yang bersetuju bahawa anaknya mesti mati dalam hukuman. Pada ketika itu, putera raja bangun dan menghilang ke dalam istana. The bendahara and his lelaki mengikuti, tetapi putera raja melompat ke bawah dan melarikan diri ke dalam hutan. Gagal menemuinya, bendahara membunuh semua orang di istana. Hidup melihat pembunuhan beramai-ramai, Sultan Muhammad Ali menawarkan nyawanya sendiri dan sedang ditawan oleh bendahara di padang berumput. Oleh itu, gelaran beliau mahrum tumbang di rumput. Bendahara merampas pakaian diraja dan menabalkan dirinya sebagai Sultan Abdul Mubin. Pangeran Bungsu ditabalkan sebagai Pangeran Bendahara Sri Maharaja Permaisura. Suatu hari, semasa berburu, bendahara baru dicela oleh ketua orang kaya besar Imas, Kedayan, kerana gagal membalas dendam kematian bapaknya. Orang kaya besar Imas memberi jaminan kepada bendahara Bungsu sokongannya dan mencadangkan rancangan rahsia untuk menggugat kestabilan negara. Bendahara mendapat persetujuan saudara maranya untuk meneruskan dengan tindakan ini. Selama 3 bulan, istana Sultan diserang setiap malam oleh orang kaya besar Imas dan orang-orangnya menyumbat lembing melalui papan lantai, iaitu menggaruk, dan kehidupan seharian di Brunei adalah terganggu teruk.